Dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia MBM sedang dalam usaha melaksanakan penubuhan kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri. Dan ini merupakan antara intipati pengumuman oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2020 di Johor Bahru pada 15 Ogos tahun lalu. Jadi bagi perbincangan lanjut mengenai penubuhan kumpulan penasihat anak-anak muda ini, kita waktu ini bersama-sama Presiden Majlis Belia Malaysia MBM Fitri Johar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Encik Fitri, bagaimana agaknya idea penubuhan kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri ini terbentuk? Baik, terima kasih. Sebenarnya idea ini terbentuk apabila kita mendapat sumber inspirasi daripada kumpulan penasihat anak muda di Indonesia kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi apabila kita menyambut Hari Belia Negara pada 15 Ogos yang lepas, iaitu pada tahun 2020, maka tercetuslah idea ini. Kita ingin mengutarakan idea ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana Perdana Menteri adalah perasmi kepada Hari Belia Negara. Sudah tentu belia di Malaysia inginkan sesuatu yang besar yang mereka mahukan. Apabila sesuatu sambutan, ada sesuatu berita gembira yang boleh diumumkan oleh pihak kerajaan. Justru, seringkasnya kita mencadangkan agar apalah kiranya kita memberikan ruang kepada anak muda untuk menasihati dan bekerjasama rapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu bersetuju secara spontan untuk mengadakan platform seumpama ini. Baik. Dan kita nak tahu juga apa mungkin objektif penubuhan kumpulan penasihat anak muda ini kepada Perdana Menteri? Ya, secara umumnya kita ingin memberikan ruang suara dan idea kepada anak muda kerana bila kami turun ke bawah berbincang dengan anak-anak muda di bawah, mereka kata mereka ada idea. Mereka ada banyak cadangan-cadangan yang bernas tapi tidak cukup dan tidak banyak platform-platform yang mereka boleh bersuara secara langsung sehingga didengari dan diambil cadangan-cadangan mereka itu oleh pihak kerajaan. Dengan adanya kumpulan penasihat anak muda ini memperbanyakkan lagi peluang-peluang, platform-platform, pelantar-pelantar kepada anak muda untuk mengutarakan idea mereka, bukan sekadar mengutarakan tetapi merealisasikan idea-idea mereka itu untuk kebaikan pembangunan belia dan pembangunan negara secara amnya. Ia melengkapi platform-platform yang sedia ada seperti Parlimen Belia, Majlis Perundingan Belia Negara, kemudian Fellow Perdana dan sebagainya. So kita nak banyakkan ruang-ruang suara kepada anak muda untuk mengutarakan idea. Dalam masa yang sama, mereka boleh belajar sesuatu daripada pengalaman menguruskan negara kita. Baik. Dan bagaimana pula kumpulan penasihat anak muda ini dilihat nanti mampu menjadi suara belia dalam hala tuju dasar dan juga polisi negara, Encik Fitri? Ya, kerana nature kumpulan penasihat anak muda ini adalah nature berbentuk kumpulan pemikir. Dia berbeza dengan Parlimen Belia, dengan Fellow Perdana dan program-program lain. Kerana kumpulan penasihat anak muda ini kita ingin latih mereka yang ada idea, yang ada kepakaran dan ada sesuatu citra untuk negara mereka. Kita latih untuk menjadi kumpulan penasihat kepada Perdana Menteri. Dan ketika ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Hari Belia Negara pada 15 Ogos 2020, beliau menyatakan kesediaan beliau sebagai Perdana Menteri untuk mendengar nasihat dan mendengar idea-idea yang baik untuk dilaksanakan secara bersama dan diberikan penghak-upayaan kepada anak muda ini untuk melaksanakan merealisasikan idea tersebut. Jadi saya lihat platform ini mampu menjadi suara belia kerana dia merupakan satu platform yang tertinggi, iaitu peluang untuk bekerjasama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan peluang untuk melaksanakan idea mereka ini untuk diri mereka sendiri. Sebab anak muda inilah yang akan mewarisi negara ini dan memimpin negara ini. Jadi program ini adalah untuk anak muda, bukan untuk Perdana Menteri, bukan untuk MBM, bukan untuk KBS. Ini ruang kepada mereka untuk sama-sama menentukan hala tuju dan polisi negara yang kebaikannya untuk diri mereka sendiri juga. Baik, kita nak tahu juga ya Encik Fitri, siapa agaknya anggota kumpulan penasihat anak muda ini? Ya, kita sedang membuka proses pencalonan dan penamaan oleh wakil kerajaan, oleh NGO, oleh orang perseorangan yang berhasrat untuk mencalonkan seseorang anak muda yang mempunyai ciri-ciri dan idea yang baik
bukan saja pihak kerajaan, pihak NGO, pihak perseorangan boleh mencalonkan seseorang anak muda ataupun mencalonkan diri sendiri. Yang kita telah pun buka pencalonan ini semenjak minggu lepas sehinggalah ke 28 Februari ini. Dan setakat ini kita menerima satu respon yang cukup baik kerana anak muda amat berminat untuk menyumbangkan idea mereka. Semalam pun saya dihubungi oleh seorang ahli seni, muzik. Seorang anak muda, beliau ni merupakan semi OKU dan beliau pun juga berminat untuk menyumbang idea untuk kebaikan negara dan kebaikan mereka sendiri. Baik, dan kita nak tahu juga kan dalam bercerita tentang anggota kumpulan ini, apa mungkin ada tak ciri-ciri khas kan yang perlu ada untuk seseorang itu jadi ahli kumpulan penasihat anak muda ini? Ya, ciri-ciri ini juga ada terkait dengan soalan yang sebelumnya, siapakah anggota kumpulan penasihat anak muda dan apa ciri-ciri mereka? Sudah tentu kita ingin memilih anak muda yang di bawah 35 tahun kerana kita yakin di bawah lingkungan umur 35 tahun ni mereka ada idea, mereka ada sedikit kepakaran, mereka ada sedikit kelebihan. Dan sudah tentu mereka ini kurang-kurangnya perlu ada ijazah sarjana muda dan kemudian bebas jenayah, bebas daripada status bankrupt dan sebagainya. Tapi yang paling penting mereka perlu ada idea, something to offer kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi, berkaitan dengan agenda pembangunan negara dan sudah tentu ia harus selaras dengan wawasan kemakmuran bersama dan matlamat pembangunan mapan ataupun Sustainable Development Goal yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan kalau boleh kita mahu satu komposisi yang seimbang, ada keseimbangan gender, keseimbangan Semenanjung Sabah dan Sarawak, kemudian keseimbangan kepakaran ataupun kelebihan dalam sesuatu bidang sebagai contoh ekonomi, pertanian, alam sekitar, mahupun yang berhasrat dan bercita-cita untuk membantu kerajaan menangani COVID-19. Baik, dan mungkin Cik Julfitri boleh kongsikan juga apa mungkin antara cadangan-cadangan yang diangkatkan oleh anak muda ini setakat ini? Kita baru dalam proses pencalonan, jadi kita belum lagi memilih 10 anak muda yang bertuah itu. Lepas mereka akan dipilih melalui saringan awal, kemudian mereka akan ditemuduga oleh juri bebas dan berkepakaran. Kemudian apabila kita dapat 10 anak muda ini, kita akan bertemu dan akan ada satu sesi cambah minda dengan mereka untuk mengetahui apa idea-idea awal mereka yang mereka mahu tumbangkan untuk negara. Dan kemudian mereka akan melalui beberapa proses latihan dan proses perbincangan sebelum mereka akan dijadualkan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setiap 3 bulan sekali untuk mencanai dan berkongsi idea-idea yang mereka mahu kongsi dan mahu laksanakan bersama-sama dengan pihak kerajaan. Jadi setakat ini kita belum menerima apa-apa idea kerana kita baru dalam peringkat pemilihan dan pencalonan. Baik. Okey. Dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Tetamu kita di talian waktu ini Julfitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM. Okey, kumpulan penasihat anak muda pelengkap usaha pembangunan belia. Itu topik yang kita bawakan dalam program Jendela Fikir pada waktu ini. Dan bagaimana Cik Julfitri untuk belia ni menyertai kumpulan ini apabila mereka memenuhi ciri-ciri yang Cik Julfitri kongsikan tadi? Ya, kita amat mengharapkan kita mendapatkan putera-puteri terbaik anak muda negara. Kerana kita perlukan 10 orang yang selected, yang ada idea, yang ada satu visi dan misi yang luar biasa untuk negara, yang akhirnya untuk kebaikan diri mereka sendiri. Jadi saya amat menggalakkan dan menyeru kepada semua anak muda yang ada cita-cita untuk membangunkan negara, untuk mencalonkan diri anda, menjadi sebahagian daripada kumpulan penasihat anak muda ini dengan melayari laman web Kementerian Belia dan Sukan Malaysia melalui ebelia.iris.gov.my. Ini merupakan satu laman sesawang Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Di situ kita sediakan ruang untuk mencalonkan diri. Kalau pihak kerajaan, jabatan agensi, mereka boleh mencalonkan tokoh-tokoh anak muda yang mereka boleh calonkan. Kalau mereka NGO dan swasta tahu ada
anak-anak muda yang berkelayakan, mereka boleh mencalonkan melalui laman sesawang ini. Baik. Dan juga individu-individu melalui ebelia.iris.gov.my. Baik. ebelia.iris.gov.my Ya, betul. Itu laman sesawangnya ya. Yang paling penting sekali adalah memenuhi ciri-ciri yang Cik Julfitri katakan tadi, ataupun sebenarnya ianya terbuka untuk ahli sahaja. Tidak perlu ada ciri-ciri tadi. Dia terbuka kepada semua belia yang berjumlah lebih kurang 10 juta di bawah 35 tahun. Baik. Okey. Dan Cik Julfitri, terdapat juga ya persoalan di mana di media sosial yang mengenai poster MBM yang sebelum ini ada juga menyebut menyatakan syarat umur minimum 15 tahun dan kelayakan akademik sekurang-kurangnya tadi ijazah kan. Jadi ada tak macam berlakunya sedikit macam rasa okey hanya kumpulan ini je yang boleh join ni. Kalau kita yang tak ada ciri-ciri ni cannot join. Okey, pendapat Cik Julfitri macam mana? Kita mohon maaf lah sebab ada sedikit kesilapan teknikal dalam menyediakan poster ini. Sepatutnya umurnya 18 tahun. Kita dah perbetulkan. Kita mohon maaf atas kesilapan itu. Sekurang-kurangnya 18 tahun dan kita letak bawah 35 tahun. Mudah. As long as dia ada kelayakan ijazah. Kenapa kita letakkan sekurang-kurangnya kelayakan ijazah? Supaya kita mahu, sebab ia merupakan nature kumpulan penasihat anak muda. Kita mahukan seseorang yang ada sekurang-kurangnya basic kepada pelajaran ataupun kelayakan asas akademik. Supaya mereka boleh menyumbang secara efektif. Bukannya yang tidak ada ijazah itu tidak. Cuma kita mahu letakkan yang terbaik dan kumpulan belia yang lain boleh join program-program yang lain. Ada banyak lagi. Parlimen belia dan yang lain-lain lagi. Baik. Dia macam bersesuaian lah juga ikut kata kita punya karakter dan sebagainya. Cara berfikir. Cara berfikir dan sebagainya. Okey. Ya, tepat. Dan setakat ini kita nak tahu juga mungkin apa persediaan macam Cik Julfitri dan juga tim dalam biasalah anak muda ni anak muda ini kalau kita diberi peluang suaranya lantang terbuka untuk menyuarakan pendapat dan sebagainya. Bagaimana mungkin pihak Cik Julfitri sendiri dan juga tim mungkin dapat memastikan kesaling hubungan ataupun kebersamaan antara ahli-ahli itu nanti? Sebab itu kita mengadakan Sekretariat Penasihat Anak Muda ini untuk melatih mereka. Mereka ada idea yang lantang, ada aspirasi. Jadi kita bimbing mereka bagaimana untuk menyalurkan idea itu secara efektif dan boleh diimplementasikan secara tangible, secara orang kata secara fizikal. Ada orang mungkin anak muda dia menjadi panglima papan kekunci, keyboard warrior. Dan bising sana bising sini. Ini kita bagi ruang, bagi peluang dan mereka boleh melaksanakan idea mereka secara tersusun dan dilatih dengan orang kata kemahiran untuk menjadi pemikir dan pelaksana kepada idea tersebut. Okey, baik. Dan sebelum kata kita berakhir, apa mungkin nasihat Encik Julfitri sendiri kepada belia ketika dalam situasi berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 ketika ini? Nasihat ringkas kami Majlis Belia Malaysia, kita mengharapkan belia kita terus ada daya juang dan daya tahan dan kita tidak mahu mereka terus kecewa dan nampak kelam akan masa depan mereka. Sebenarnya di sebalik ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ini, pastinya ada peluang-peluang baru dan pastinya ada satu hikmah yang mahukan anak muda untuk bangkit semula. Dan saya mengharapkan akhirnya supaya kumpulan penasihat anak muda ini boleh melakukan sesuatu untuk membantu anak muda untuk bangkit daripada cabaran pandemik COVID-19 ini dengan idea-idea mereka yang akan membantu meningkatkan daya juang dan daya tahan belia kita. Baik, okey. Dan sekali lagi, bagaimana untuk belia menyertai apa yang ingin dibawakan oleh Presiden Majlis Belia Malaysia sendiri, iaitu kumpulan anak muda ni, kumpulan majlis kumpulan penasihat anak muda ini. Fungsi Majlis Belia Malaysia adalah untuk membawa suara belia dan menyediakan platform suara belia kepada belia Malaysia. Jadi tugasan kami ingin menyeru kepada semua anak muda untuk mencuba nasib yang ada idea, yang ada aspirasi untuk memohon dalam kumpulan penasihat anak muda ini supaya mereka boleh menyalurkan idea-idea mereka yang bernas dan baik. Itu adalah untuk kebaikan negara dan kebaikan untuk mereka kerana mereka akan hidup 20 ataupun 30 tahun ini mewarisi negara ini. Okey, sekali lagi tadi nak mendaftar terus saja ke ebelia.iris.
ebelia.gov.my. Saya mengharapkan pihak bernama mungkin boleh share the link. Ya, boleh ya. ebelia.iris.gov.my untuk anda semua yang ingin mendaftar bersama-sama kumpulan penasihat anak muda ini yang dibawakan oleh Majlis Belia Malaysia MBM. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Jo Fitri kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Terima kasih Encik Jo Fitri. Sama-sama Natasha. Baik, itu dia Jo Fitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM dalam program Jendela Fikir hari ini. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh layari facebook.com/Bernama Radio dan klik pautan video. Serendah FM 93.9 Bernama Radio